rasanya oh bila kita bersama. Hello. Selamat pagi kepada penonton Borak Kopitiam. Macam hari ini, saya sebenarnya rasa sangat pelik dekat studio ni. Biasanya saya ditemani dengan kawan saya dekat dalam ni. Tapi hari ini kenapa saya bersiaran seorang-seorang? Mana partner saya Tapi dengar cerita, kita akan import hos istimewa hari ini. Assalamualaikum. Hello. Adakah itu Daya Makan? Ya, saya kembali. Wow, yes. Apa khabar? Hafiuna? Hello. Ya, apa khabar kepada semua penonton Borak Kopitiam? Rindu ke tidak? Kalau tak rindu pun cakap rindu juga sebab Dia paksa. Sebab saya rindu sangat dekat Borak Kopitiam dan tentunya dekat Fiona, rakan-rakan hos yang lain. Dan saya rasa cukup bahagia hari ini sebab tu saya pakai baju warna shocking pink. Shocking pink Macam shocking, terkejut. Gitu. Tapi saya percaya ramai anda yang ada di rumah pun rasa macam teruja macam kita yang ada dekat sini dengan ada Dayahnya bersama kita hari ini. Ya. Show kita akan menjadi lebih menarik lah. Dayah, InsyaAllah, ya. setahun dah tak ada dekat sini. Saya tak. Setahun lebih 2 tahun. Sebenarnya tak begitu rasa lah sebenarnya setahun kan. Sebab rasa waktu berlalu dengan sangat cepat. Tetapi banyak sangat yang saya lalui dan pengalaman yang sangat berharga yang saya rasa boleh dikongsikan dengan penonton Borak Kopitiam, dengan semua orang. Dan saya rasa Borak Kopitiam nampak macam makin meriah lah sekarang. Of course. Hello. Tahun baru kan? Tahun baru, semangat baru. Okey, jadi bagi anda semua yang sedang menyaksikan kami di sini, kalau ada apa-apa pesanan, ada wishes ke nak bagi ataupun sampaikan kepada Daya, memandangkan Daya ada dekat sini, anda boleh terus typekan sahaja di ruangan komen yang ada di Facebook Live. Kita nak bagi tahu. Bagi anda yang tak tahu, anda juga boleh menyaksikan kami secara langsung di Facebook Borak Kopitiam. Betul. Sebenarnya waktu saya di Australia pun memang selalu tengok live Borak Kopitiam di Facebook. Barulah terubat rindu. Tapi hari ini dapat berada di set, lagilah terubat rindu je. Dan pastinya di Borak Kopitiam banyak yang ingin kami kongsi dengan anda. Dan hari ini pun ada tetamu yang best juga. Betul, selain daripada tetamu yang best, saya percaya Daya dah sekarang ni bila balik Malaysia kan, memang dah macam rasa saya nak try lah semua, nak pergi banyak tempat. Sebab mungkin dah lama tak ada dekat sini. Mungkin tempat tu dah lain sikit. Juga teringin nak try makanan-makanan yang ada dekat Malaysia. Hari ni hari bertuah Daya. Oh, memang hari bertuah. Yes. Saya rasa saya tahu kenapa. Kenapa Daya? Sebab ada kena-mengena dengan satu makanan yang saya rasa sangat terkenal. Bila cakap Malaysia je, kita tahu mesti ada makanan ni. Betul. Kita tak payahlah main teka-teki. Saya bagi teka-teki sikitlah. Saya buat macam ni. Ini apa ni? Ini kipas kan? Bukan kipas untuk pengantin, bukan. Tapi kipas sate. Yes. Jadi topik kita pada hari ini adalah inovasi sate. Sebab kita dah tahu dekat sini, sate dah lama. Lepas tu ada macam-macam jenis sate. Tapi yang ini berkaitan dengan inovasi sate. Nak tahu lebih lanjut apa yang kita akan bincangkan hari ini? Teruskan bersama kami. Okey, selepas jangan ke mana-mana selepas ini. Okey, sebelum tu kita akan update sedikitlah tentang COVID-19. Takut ada yang terlepas pandang ke apa kan. Jadi kita ingin sampaikan kepada anda setakat semalam, okey, nombor yang kes baharu yang telah kita catat adalah 3,251 kes, naik sedikit berbanding dengan hari sebelumnya. Baik, ini kalau kira catatan kes yang terbaharulah. Dan kita masih ingin mengingatkan kepada semua terus jaga SOP. Betul. Di mana saja anda berada dan tentunya juga sekarang ni kita banyak bercakap tentang cuaca. Yes, ini ada amaran ribut petir yang telah kami petik daripada Map Malaysia. Kalau anda nak tengok lebih details, lebih lanjut pun boleh pergi ke laman sesawang mereka juga. Ribut petir hujan lebat di kawasan seperti Pahang, Selangor, Sarawak, Negeri Sembilan. Jadi anda yang berada di kawasan tersebut berhati-hati, okey, sentiasa bersiap siaga. Kami sebelum ni ada tunjuk bag-bag untuk anda packkan untuk masukkan benda-benda penting. Okey, bagi mereka yang dah ada info tersebut, kongsikan kepada saudara mara. Gunakan media sosial anda untuk sebarkan info-info. Dan seterusnya saya nak kongsi tentang ramalan cuaca di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan pada 12.30 hari 8 Januari melibatkan negeri Sarawak. Buka puasa pada 11 Januari
2022 hingga 13 Januari. Jadi saya rasa kita patut sampaikan info ini kepada rakan-rakan ataupun keluarga di Sarawak tentang amaran inilah. InsyaAllah kita boleh ambil langkah-langkah yang sepatutnya supaya lebih orang kata bersiap siaga. Betul. Okey, saya percaya ramai di antara anda semua masih lagi ingat dalam Borak Kopitiam ni kita ada satu segmen. Kita panggil ramalan cuaca. Okey. Okey. Lama tak buat ramalan cuaca. Okey, segmen tersebut kembali. Okey, jadi mari kita tinjau seluruh Malaysia. Tengok macam mana cuaca kita dalam negara kita. Kita mulakan terlebih dahulu dengan Kuala Lumpur. Tak ada hari ni. Saya rasa sebab kita dah kongsi semalam ataupun semalam dan juga tadi kita dah Map Malaysia dah bagi tahu tentang amaran. Jadi tak apalah, saya just nak bagi tahulah sebab cakap pasal cuaca. Saya baru balik pada kampung dan Kek Pilah tu Kek Pilah. Okey. Sebelum tu ada cerita hujan, ada banjir juga. Tapi saya balik alhamdulillah panas. Dan saya nampak banyak juga kawasan-kawasan yang dah mula panas sebenarnya. Yang ini kebanyakannya ada ribut peti hujan lebat. Samalah semalam saya pergi Seremban. Memang hujan lebat petang-petang. Kemudian cuaca sebenarnya tidak menentu. Jadi mula dia panas, lepas tu tiba-tiba dia hujan lebat. Seperti perasaan jugalah. Kadang-kadang ada hari kita gembira, ada hari kita sedih. Macam itulah juga cuaca. Kadang-kadang ada hujan ni, ada panas dia. Betul. Tapi kalau kita tengok kalau perkongsian tentang ramalan cuaca, mungkin kita kena lebih, orang kata lebih aware. Kena tahu. Betul. Baiklah anda semua, jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan kupaskan lagi topik kita, inovasi sate. Selepas ini. Lapar ke? Tunggu ya selepas ini. Kita kembali dalam Borak Kopitiam. Saya tahu pagi-pagi ni selalunya orang tengah cari mood nak makan apa pagi ni breakfast. Kalau orang Malaysia ni lah selalunya Fiona. Pagi-pagi mungkin nasi lemak. Betul. Roti canai dan banyak lagi makanan lain yang sedap. Tapi macam hari ni sebenarnya saya dengan Fiona ni kita nak cerita tentang inovasi sate. Betul. Kalau penonton kat rumah suka makan sate apa? Fiona, awak selalu makan sate apa Fiona? Saya biasanya sate ayam. Sate ayam je? Saya tradisional sikit. Memang satu saja. Awak rugi. Kalau orang peminat sate ni, sate ada macam-macam jenis. Iya ke? Sate daging ada, sate arnab ada. Sedap pernah makan kan? Tak pernah lah. Macam mana rupa dia? Rupa dia macam rupa sate juga. Cuma isi dia berbeza, Fiona. Tapi ceritanya kita nak kongsikan dengan anda semua tentang variasi sate. Untuk Fiona juga sebenarnya. Ya ke? Okey, boleh? Jom sama-sama kita saksikan video ni. Sate hidangan istimewa yang terkenal di Asia Tenggara tidak kira di Malaysia, Indonesia, Singapura ataupun Thailand. Sate juga adalah menu kegemaran orang ramai di peringkat usia dan pelbagai bangsa. Sate bermaksud potongan isi daging yang dicucuk pada lidi atau buluh dan dibakar di atas arang api. Isi daging ini diperap dengan bahan-bahan tertentu dan menjadikannya rasa lebih manis dan beraroma. Memang terdapat pelbagai jenis sate tetapi biasanya kita pesan adalah sate ayam, sate kambing atau sate daging. Tetapi banyak lagi jenis sate yang ada di pasaran. Dalam beberapa penemuan terkini, daging arnab dikatakan mempunyai bahan yang mujarab dalam rawatan penyakit asma. Ia juga dikatakan mujarab sebagai bahan alternatif dalam perawatan penyakit yang berkaitan dengan masalah paru-paru. Daging arnab tanpa tulang dipotong berbentuk dadu sama seperti sate-sate yang lain. Rasanya seakan memakan daging ayam tetapi ada rasa manis-manisnya. Kandungan vitamin tinggi iaitu 42% dan rendah kalori berbanding sate ayam atau daging dikatakan sesuai untuk penggemar sate yang mementingkan kesihatan. Sate tuna ini adalah berasaskan ikan tuna sirip kuning iaitu tuna kedua terbaik selepas tuna sirip biru. Antara khasiat tuna sirip kuning adalah kandungan lemak tepunya yang rendah selain mempunyai omega 3 serta protein bermutu tinggi dan berupaya meningkatkan kadar metabolisme dalam badan jika diambil secara konsisten.
Sate Padang mempunyai keistimewaan tersendiri kerana ia dihidangkan dengan cara yang berbeza berbanding sate tempatan. Berlapikkan daun pisang, sate Padang turut dihidangkan dengan nasi impit dan kuah yang kekuningan selain ditabur bawang goreng. Kuahnya yang istimewa dan rasanya seakan-akan kuah soto itu dihasilkan daripada air rebusan daging selain ditambah bawang dan rempah yang ditumis. Keistimewaan sate Padang juga terletak pada dagingnya kerana ia direbus terlebih dahulu sebelum bercampur dengan perapan dan dibakar. Sebenarnya banyak lagi jenis-jenis sate yang boleh diperolehi di Malaysia ataupun negara jiran. Cuba bagi tahu kami jenis sate yang mana pilihan anda dan kat mana tempat sate-sate ini. Penonton Borak Kopitiam mesti tahu kan? Of course. Sudah tentu. Tadi ada tanya kan penonton Borak Kopitiam, manakah pilihan anda? Ni ada Apa? Zahid Paan jawab sate ikan Kelantan yang dibelinya di Padang adalah sate paling sedap, paling murah pernah makan. Ya ke? Cakap macam tu teringin lah pula saya nak makan sate. Tengok video tu betapa torturingnya. Saya pasti ramai yang di rumah sekarang mana nak cari sate. Lepas ni, betul saya rasa saya paling suka betul tadi. Sate Padang. Sate Padang tu kalau nak tahu Dayah pernah makan betul-betul di Pekanbaru di Indonesia. Itu memang orang kata asli lah. Sate Padang memang sedap. Apa orang kata sur. Sur. Like lah. Tapi makan satu hal lah. Kita makan memang sedap. Tapi sebenarnya kalau kita nak bakar sate tu, ambil masa. Lepas tu ada asap. Susah tahu tak nak buat semua tu. Ya, pasal tu lah kalau makan sate ni kena banyak bersabar. Sebab kita kena tunggu begitu kan. Dekat asap lah Fiona cakap tu. Asap kan? Tapi jangan risau sebab topik kita hari ni inovasi sate. Okey. Ada di kalangan orang yang ada di luar yang akan membantu mereka yang dalam bisnes buat sate ataupun mereka kat rumah sendiri nak buat sate tapi tak nak macam tunggu lama, tak nak ada asap dan sebagainya. Ada tetamu kita ni. Itulah dikatakan inovasi. Yes. Macam mana agaknya buat sate tapi tanpa asap? Macam mana? Apa kata kita jemput tetamu kita? Okey, yang bersama dengan kita di atas talian sekarang kita ada Tuan Haji Abdul Rahim Muhammad Tahir selaku inovator sate pot. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera Tuan Haji. Tuan Haji ada dekat mana ni? Saya ada di ofis pagi ni. Di Pulau Orang Pening kah? Ya. Okey Tuan Haji, saya dengan Fiona baru berborak tadi kata tentang kita nak buat sate tapi katanya ada mesin yang tak ada asap. Tak mengeluarkan asap. Macam mana tu pasal sate tak ada asap tu? Mungkin boleh ceritakan sikit kepada kami tentang sate pot. Dia macam ni ya. Asalnya ataupun idea dan cetus untuk wujudkan mesin ni adalah semasa saya dan bekas pengarah saya Haji Norman pergi makan sate. Bila kita lihat aktiviti makan sate ni yang pertamanya ialah menyebabkan asap lah. Bila ada asap, kita tak boleh bakar di dalam bangunan, terutamanya tempat yang tertutup. Betul. Okey, yang pertama. Yang keduanya bila kita tengok aktiviti makan sate ni berhadapan dengan haba yang panas. Okey, mana terpaksa menyipah dan sebagainya lah. Jadi kami terfikir, ada tak alternatif lain kaedah untuk nak bakar sate supaya yang pertama tak ada asap, yang keduanya boleh dibakar di dalam bangunan tempat tertutup ataupun tempat berekon. Jadi daripada situlah timbulnya idea saya dan bekas pengarah saya ni, mereka bentuk sate ni, mesin sate ni untuk digunakan kepada yang berminat lah. Jadi mana kata dia ada pilihan lah, ada alternatif sama ada nak guna secara tradisional ataupun kita boleh menggunakan mesin tersebut lah. Itu dia punya idea lah. Rupa mesin ni macam ni lah dia kecil je. Dia kalau kita tengok kereta kat Malaysia ni yang paling kecil kereta kancil lah kan. Muat dalam kereta kancil. Maksudnya senang dibawa ke mana-mana lah. Kalau ada nak pergi barbecue dengan keluarga, boleh. Nak buat gerai-gerai pun boleh. Yang jenisnya asalkan tempat ni ada power supply lah, boleh kita guna. Kena ada power supply. Saya kita gunakan elektrik kan? Ya. Okey, yang mesin ni ada nama kan? Sate pot namanya? Yang ni sebenarnya saya ada 3 versi. Yang pertama sate pot ni yang pertama. Yang kedua sate pot tu. Sate pot tu ni adalah specially untuk yang meniaga di pasar malam. Yang mana di pasar malam kita tahu tak ada power supply. Okay, so kita gunakan gas sebagai dia punya bahan bakar untuk nak wujudkan infrared. Baik. Untuk nak bakar sate. Konsep dia macam kita tengok macam mana orang bakar kebab lah. Ya. Dan itu konsep dia.
Kan? Jadi kita ubah dia punya konsep tu untuk nak bakar sate lah, itu untuk yang pasar malam. Satu lagi yang variasi yang sate pot 3 ni. Ini adalah yang ketiga. Yang ni saya masih dalam pembangunan lagi yang dah siap dah, tapi buat nambahbaikan. Yang ni untuk kegunaan rumah, isi rumah. Boleh pernah kita nak beli satu mesin yang besar, bakar setahun 2 kali kan. Harga yang mahal. Jadi kita buat untuk rumah sekali bakar untuk satu pack sate yang frozen tu, satu pack tu ada 20 cucuk. Kita boleh bakar 20 cucuk tu dalam satu sekali bakar. Itu dah. Tapi yang tu saya dalam peringkat penambahbaikan lah. Wah, nampak tak? Dia tak terhenti dekat situ Tuan Haji, sentiasa. Tak ada di situ. Tapi saya nak tahu juga yang sate pot versi 1.0. Tu. Sebenarnya dia boleh bakar berapa banyak sate pada satu masa? Dah berapa minit? Dia macam ni. Untuk yang kita letak loading yang pertama tu, dia ambil masa 3 minit setengah untuk nak sampai ke api dia untuk jatuh. Okey, lepas tu bila kita dia punya track dia punya conway sudah penuh dengan sate, dia setiap 4 second dia akan drop. Setiap 4 second akan drop. So mana kata kalau kita kira dalam 1 jam dia dapat hingga 700 cucuk lah 1 jam. Banyak tu sebenarnya. Ya. Tapi dengan syarat kita kena loading, tak berhenti kita loading lah. Kalau kita tak loading tak turun lah. Iyalah. Ini sate tu di peranti yang disediakan tu. Mungkin projek next projek adalah gantikan orang yang loading lah. Kita pula bagi idea. Semua menjadi robot lah ya. Itu dah mesin. Dan bercakap tentang inovasi bakar sate ni ya. Dalam penghasilan ni berapa lama sebenarnya masa yang diambil Tuan Haji? Untuk nak hasilkan mesin ni? Dia sebenarnya saya mula ni tahun 2012 lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya projek dah lama. Kemudian saya juga dibantu oleh Yayasan Inovasi Malaysia untuk nak buat komersial dan sebagainya lah. Jadi melalui Yayasan Inovasi lah yang mesin ni dapat ditengahkan dan juga program-program yang juga oleh MOSTI dan sebagainya. Dan saya juga pernah masuk di peringkat international di Korea, Kanada. Alhamdulillah lah kan. Hebatlah. Berhasil lah kan. Baik. Okey, tadi saya nak tekankan bahawa ada yang kata masak ke? Itu soalan orang kan. Lepas tu sedap ke? Kan? Jadi sebenarnya saya senang je bila saya buat pameran, saya kata dia orang tanya masak ke? Saya kata makan lah saya kata. Kan? Ya. Terus rasa. Kan? Saya bagi makan lah kan. Lepas tu yang kedua, sedap ke? Saya kata sedap ni subjektif kan. Ada misalnya saya kata kan, orang tanya orang Perak, dia kata tempoyak sedap kan. Kita tanya orang Kelantan, dia kata budu sedap. Kan, itu sate, dia sedap tak sedap sate ni bukan bergantung pada mesin. Dia adalah bergantung kepada ramuan yang dia buat, bahan apa yang diperap kan. Ramuan mana, itu yang menyebabkan sate sedap tak sedap, bukan masa mesin. Cuma bezanya lah, orang kata tak hitam pun. Memanglah tak hitam sebab kita bukan bakar-bakar arang, kita ada karbon. Kan? Itu isu dia. Baik, Tuan Haji, kiranya kalau kita nak kita boleh kawal suhu ke? Ya. Dia ada dua. Satu kita boleh kawal suhu dan kita boleh juga kawal dia punya perjalanan ataupun speed dia. So mana kata, ada yang kata nak hitam, kita boleh buat sampai kentong saya kata kalau nak kan. So maknanya kita slowkan dia pergerakan. Sebab apa? Sebab sate macam tadi kita tengok ada sate arnab, ada sate ikan, ada sate daging, ada sate ayam kan. Jadi maknanya setiap jenis sate ni dia punya untuk nak bakar tu berbeza. Dia punya suhu, bukan suhu, dia punya masa nak bakar berbeza. So mana kita nak setting lah, kita nak yang mana kan. Nak maksudnya kita ke atas kita jugalah. Betul. Okey. Sebenarnya kan ada satu soalan ni. Bagi mereka yang sedang saksikan ni dan juga saya lah. Soalan ni. Silakan. Macam mana kita nak dapatkan mesin sate pot ni? Okey, dia sate mod dia ni bukan macam kita dah buat banyak-banyak jual macam tu tak. Biasanya kalau yang minat tu kita akan bincang. Sebab apa? Saya akan design ni mengikut kehendak pelanggan. Atau yang sebab apa? Sebab yang pertama kita tengok saiz sate tersebut. Okey, sama ada besar, kecil, panjang, pendek kan. Jadi sebab apa? Bila besar, dia punya gap untuk nak masang dia punya heater itu, dia kena besar. Dia bukan satu saiz. Jadi maknanya kita tengok dia punya kehendak sate tersebut lah. Yang itu kita tengok. Kemudian kita tengok dia nak berniaga di mana. Dia dalam tempat kios tertutup ke atau di pasar malam ke. Kita kena tengok macam tu kan. Baik, maksudnya ikut kesesuaian lah ya Tuan Haji. Ikut kesesuaian. Jadi sebab itu kalau kata nak terus beli ada memang tak ada lah kan. So maknanya yang berminat tu maknanya hubungi dia kalau dia ibu jabat saya di Putrajaya, Jabatan Tenaga Manusia.
boleh kontak nombor 03-888-6555 ataupun di tempat saya bertugas ni di Institut Latihan Pindasian Peran 04-390-7269. Baiklah. Terima kasih Tuan Haji sebab kongsikan begitu banyak info dengan kita. Bagi penonton yang terlepas nombor tersebut, kejap lagi kita akan sertakan di ruangan komen selepas rancangan kita. Baik, okey. Jumpa lagi Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Hana. Okey. Fiona. Tak sabar dah nak makan sate. Lepas ni Fiona boleh cakap semua orang. Siapa nak makan sate? Fiona boleh buat kan? Bukan saya. Mesin buat kan. Senang kan? Tapi kan Dayak, tahu tak bila kita setiap kali kita nak makan benda kan, makan satu benda ni mesti kena ada dia punya orang kata apa? Yang gu dia apa kan? yang kena satu set lah. Kan? Sama macam sate juga. Ya betul, saya setuju. Mesti ada bawang. Mesti ada timun. Itu kira wajib lalu ke side dia kan. Selain daripada nasi impit lah. Dan ada sebabnya kita sertakan bawang dengan timun dekat sate ni. Ada khasiat dia. Sebab itulah kita nak tengok. Jom, sama-sama kita tengok video ni. Kalau macam hari ni topik kita mengenai sate. Tapi kita akan terfikir kenapa sate tu ada timun dan bawang. Kenapa mesti ada timun dan bawang? So kita jemput Dr. Norman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa dari dulu ada bawang dan timun dalam hidangan sate? Okey, mungkin secara tradisinya bawang dan timun tu menambahkan kesedapan lah. Bila makan sate seronok sikit ada sayur kan. So, macam rasa macam tajam-tajam bila gigit bawang tu macam sedap lah kot. Tapi bagi saya dari segi saintifik dia lah kan. Sekarang ni kita dapati sebenarnya makanan sate yang digrill, maksudnya dibakar kan. Kata ni bakar. Berdasarkan kajian mengatakan bahawa kalau makanan yang berprotein yang dicampur dengan gula yang dibakar, dia akan menghasilkan satu lagi bahan namanya AGE, Advanced Glycation End Product. Dan berdasarkan kajian, bahan ni agak berbahaya pada kesihatan, boleh menyebabkan masalah kanser dan sebagainya. Dia adalah faktor risiko untuk mendapat kanser kan, sebab dia dipanggil sebagai karsinogen. Jadi kalau kajian tu mengatakan bahawa salah satu cara kita nak counter efek AGE ni pada tubuh kita ialah dengan cara pengambilan sayur-sayuran dan juga pengambilan sayuran yang tinggi dengan cecair atau tinggi air lah. Timun tu adalah salah satu sayuran yang tinggi air dan juga tinggi dengan antioksidan. Macam bawang juga adalah satu contoh sayuran yang juga tinggi vitamin, mineral, antioksidan dan juga dia ada panggil beta carotin lah dalam tu yang menyebabkan colour dia merah tu kan, which is very good untuk melawan kesan AGE daripada tubuh kita lah. So pengamalan ni kebetulan walaupun tradisi ni bukanlah sebabkan sains dia buat tu kan, tapi sekarang kita dapati ada kelebihannya bila dia ambil sate ni dengan timun dan bawang. Maknanya dia membantu tubuh kita untuk melawan kesan buruk akibat pengambilan sate tadilah. Itu konsep dia lah. Boleh kongsikan khasiat bawang dan timun dalam hidangan sate itu sebenarnya apa? Antara kelebihan utama sebab dua bahan ni adalah sayur-sayuran kan. Jadi dia ada tinggi serat lah. Serat ni penting untuk kita punya penghadaman, penting untuk kesihatan, dia membantu pergerakan usus yang lebih lancar, membantu melancarkan buang air. Sebab kalau kita hanya makan makanan yang berprotein tinggi macam daging sate, daging lembut, daging ayam tadi, boleh menyebabkan masalah sembelit. Jadi bila kita makan benda yang berserat yang juga tinggi air tadi, ini sangat bagus. Dia membantu dari segi penghadaman dan juga mengelakkan masalah sembelit, which is bagus lah. Itu satu faktor. Lagi satu faktor sebab kita makan timun dan bawang ni dalam keadaan mentah, so dia masih lagi lengkap dia punya vitamin lah. Dia tak rosak. Sebab setengah vitamin ni bila kita masak dia akan rosak macam vitamin C dan sebagainya. Tapi kalau kita makan fresh ulam dia tu, dia masih lagi kekal dalam tu dan sangat bagus untuk kesihatan. Samping faktor macam bawang tadi juga tinggi dengan mineral macam sulfur, selenium dan sebagainya, which is juga bersifat antioksidan yang bagus amalkan. Jadi pengamalan bawang dan timun ni very good. Tengah kajian menunjukkan sebenarnya bawang tu sendiri bersifat seperti prebiotik. Maksudnya dia membantu memberi makanan kepada kuman baik dalam usus. Itu yang kelebihan makan bawang. Jadi itu yang dapat bila kita amalkan makanan yang kaya dengan serat dan juga macam ni lah makanan ulam ni insyaAllah. Selain tu, apa yang perlu kita ambil tahu tentang kebaikan bawang dan timun dalam sate tu? Yang bagus ni sebab dia counter efek bahaya sate ni. Masalah yang sekarang banyak campur gula lah. Walaupun saya rasa kalau bagus ni asal dulu orang bukan tak campur gula kan. Jadi kalau gula ni bila dibakar campur dengan protein yang ada nanti tu, kesan AGE tu kalau kita amalkan dalam selalu sangat, kesan karsinogen menyebabkan kanser usus. Itu yang kita risau lah. Jadi mana bila makan sekali dengan bawang dengan timun ni memang bagus lah. Dia boleh counter efek buruk dia tu. Jadi kita boleh enjoy satu makanan yang sedap macam sate, tapi kita tak perlu bimbang sangat kesan campur protein. Tapi janganlah jangan makan sate ni sebab masalah dia gula yang tinggi tu agak bahaya lah. Itu saja. Faham. Dia boleh makan juga tapi kena beringat lah. Ya, beringat-ingat lah kan. Betul. Sekali nak makan bersalahnya tak? Okay. Betul. Terima kasih banyak atas info mengenai khasiat bawang dan timun dalam sate. InsyaAllah. Baik, terima kasih Doktor.
Ya, tadi kita berada di dalam, sekarang kita di luar sekarang. Tadi kita cakap kalau makan sate ni kena ada apa? Gu dia kan? Gu, yes. Yang itu timun dengan bawang. Tapi memang tak sah lah kalau dia tak ada kuah dia. Kuah kacang ni adalah elemen yang sangat penting kalau makan sate. Kalau tak sedap kuah kacang, tak best lah makan sate. Betul? Setuju? Kita ada tetamu kita hari ini, anak-anak muda yang hebat yang akan tunjukkan kita cara nak buat Kuah kacang sate kuah kacang ni. ni. Okey, kita bersama dengan Encik Aiman. Encik Aiman. Encik Aiman. Okey. Kuih kacang Avengers kita. Wow. Apa dia? Kuah Avengers. kacang Avengers. Macam Dia Avengers. Wow. Apa Ni yang- super power awak? Ni yang kita dah siap kan. Kita boleh rasa kan apa yang super power dia. Baik, dia kata ada sebab, ada super power. Dan tentunya kita ada Ramadan. Hai, saya Ramadan Abdul Rauf. Ya, Ramadan kiranya Okey. dengan Aiman. Aiman Avengers saya tadi. Tim saya. Oh, tim awak. Okey, Tim so pertama sekali kita nak tahu nak buat kuah kacang sate ni apakah antara bahan-bahan dia dan cara-cara macam mana nak buat ni? Boleh tunjukkan tak? Kita perlukan kacang sebanyak setengah kilo, Okey. gula sebanyak 1 kilo, sambal sebanyak 2 sendok besar, garam sebanyak 1 kilo. Oh, okey. Ini untuk buat berapa ramai orang makan ni sebenarnya? Boleh buat dalam 70 ke 60 lah. Oh, sesuai untuk majlis apa-apa kat rumah you next lah. yes, Okey. Okey, macam mana bila kita dah sediakan bahan-bahan ni semua, seterusnya kita kena buat apa? kita akan panaskan air sampai mendidih. Okey. Show pertama sekali. Kemudian kita masukkan. Pertama sekali biar sambal mendidih dulu ya. Pertama sekali sampai mendidih. Kemudian kita akan letak kacang dulu. Okey. Kita akan buat terus saja ya? Boleh termasuk? Boleh? Boleh terbuat eh? Okey. Yang ni kacang sama je kan? Sama je. Oh, okey. Cuma kita letak Selalunya dekat kan dua bila mangkuk yang cakap sambal berbeza. kacang ni ada orang suka makan kacang tu betul-betul habis. Pisang, tapi bagi saya ada tekstur tu baru sedap betul kan? Macam kita orang punya apa namanya signature must be ada texture tu. Kalau Kena kita gigit-gigit baru rasalah. Tapi kalau kita tengok Aiman dengan Ramadan ni dua-dua budak muda-muda Ya. Kenapa boleh ada minat nak buat kuah kacang sate ni? macam ni lah dia bagi saya kan. Pada pendapat peribadi saya, untuk bisnes sate ni kita tengok nowadays kan ramai apa nama ni old generation yang buat. Betul? Setuju? So kita punya planning is to pave new generation untuk create apa nama ni proper traditional food system dekat Malaysia ni. Okey, kita saya bagi contoh Macam makanan tradisional dekat Jepun, sushi. Okey. Kita boleh tengok Sushi King, Nippon Sushi dan sebagainya. Semua ada dekat satu dunia ada. Ya, betul. Tapi kita tengok makanan Malaysia seperti nasi lemak, sate, lemang and so on kan. Makanan tradisional Malaysia yang kita sayang sendiri tak ada dekat luar negara. So bagi saya benda ni kalau bukan kita buat, siapa yang kalau bukan sekarang, bila? Saya suka semangat anak muda sendiri. Baguslah Ramadan ni. Kira jadi macam pelapis lah. Kira nak bawa apa kan. Macam ibarat muzik tradisional, yang anak-anak muda bawakan. Begitulah. Yes, betul. Okey, tapi nak tahu juga awak ni sebenarnya memang peminat sate ke? Awak nak pilih sate ni sebagai makanan yang awak nak perjuangkan? Gitu. Betul, saya memang minat sate lah. Saya memang suka benda-benda yang kena cucuk ni. Contoh macam first dose, second dose. Bagus betul. Sambil-sambil tu selip. Siapa yang dah dapat appointment tu sila pergi Tolong dapatkan pergi booster tolong shot. patuhi SOP. Bagus setelah Ramadan ni. Okey, sekarang ni Aiman dah masukkan kacang dekat dalam ni. Apa yang kita perlu buat? Kita nak tunggu dia didih lagi ke? Kita kena tunggu dia sampai pecah minyak. Pecah minyak. Oh, yes. Kalau tak pecah minyak dia tak sedap. Dia rasa lain. Okey. So maksudnya kena tunggu lama ke? Kena selalu check ke? Macam mana? Dia Around 4 setiap hours. 5 minit kita gaul. Takut dia mengkeladak kat bawah tu. Api dia kena api besar ke? Api kena slow. Slow. Paling slow ke? Medium ke macam mana? Paling slow. Paling slow. Maksudnya memerlukan kesabaran jugalah ya. Sebab anything yang dipaksa dia takkan jadi yang terbaik. Dia keluarkan lagi dia punya kata-kata hikmah dia tu. Ramadan ni lain Ni macam mesti ni. kena macam apa yang kita masak atau apa yang kita buat kita mesti kena buat naturally. Naturally kalau kita masak ni kita actually tiru naturally kita punya cara masak. Kalau orang dulu lama punya masak kan dia masak pakai kayu api and so on kan. Slow cook tu yang membuatkan makanan tu apa nama ni all the ingredients, all the zat absorb dalam tu. So semua rasa dia naik. Orang kata mesra. Bahan tak banyak mana pun kita tengok. Kacang, Gula. gula, sambal, garam.
Ajinomoto 1 titik pun tak ada. Ya. MSG 1 titik pun tak ada. Jadi sebenarnya apa yang buat kuah kacang sate ni? Semua orang tak boleh nak tahan dengan dia ni. Ya, saya rasa apa yang dapat aja man. Dia kena tengok orang lah. Kalau cara masak tu lain, rasa lain. Air tangan orang mesti rasa lain betul. Betul. Okey, Ya. tapi kita nak tahu jugalah kan. Sebab awak kata anak muda buat sate. Mana dapat resipi ni turun-temurun ke cara nak buat kuah sate ni? Seperti cara kita orang buat kuah sate ni mula-mula memang try and error lah. Okey. Macam mula-mula saya start team ni, saya start dengan 3 orang. Ada satu team saya punya partner and so on. Kita buat shopping dulu. Oh, okey. Pergi pusing dulu tengok kedai mana yang sedap untuk kita innovate. Survey innovate and so on kan. So kita jumpa dia ni. Oh, ni Avengers ni. Ni Avenger ni. Kutip dia. Hero dia. Dia lah yang penyelamat kita punya apa nama ni sate ni lah. So, dia ni pandai buat kuah kacang. Sebelum ni dia pernah kerja dekat satu tempat. Dan tu umur berapa? 17. 17. Dan tu umur 17 yang dia baru habis SPM and so on. Dia kerja kat situ and then saya tengok dia ni ada skill lah, macam ada minat, ada skill. ada semangat. Kita boleh, saya punya mata boleh tengok superhero. Oh, sure. Awak punya spek tu dah macam ni dah Iron Man punya. Itulah. Baik, okey. Jadi maksudnya daripada situlah dapat tahu ya. Okey, so kita kata tadi tunggu 4 jam lah. Di mana kita tak mungkin tunggu. Yang di belah sini kiranya yang dah siap lah kan? Yes. Okey, lepas sebenarnya kita nak tahu juga tunggu 4 jam yang itu tunggu dia bukan pecah lemak lah kan? Pecah minyak. Bukan pecah minyak. Sorry Chinese don't know Lepas masukkan ni seterusnya satu-satu ataupun semua boleh masukkan sekaligus? Letak gula dulu selama 5 minit, tunggu 5 minit. And then kita letak sambal dengan garam terus. Lepas tu tunggu selama 10 minit. And then siap. Okey, dah siap, of course kita nak tengok dia punya hasil dia. Boleh. Jom kita tengok hasil. Macam Maggi je kan kita masak. Itu yang penting dia. Niaga ni orang kata kena ada bahan banyak lah apa lah. Keikhlasan tu nombor 1. Oh, keikhlasan dia nombor 1. Soalan tepi nak tanya. Ramadan dah ada Alamak, itu soalan yang bahaya. dia tahu saya tanya. Saya tumpang tanyakan kita punya kru kat belakang kamera ni. Okey. InsyaAllah kita akan menjalankan majlis tahun ni. So make sure pastikan kuah kacang daripada artis Sate Kajang. Dan kalau nak tahu juga, dikatakan awak punya tim semua anak-anak muda kan? Yes. Kiranya awak akan rekrut dan akan latih juga sama-sama ke macam mana? Betul. So macam kita akan start recruitment dia daripada start part time tau. Orang part time tu start daripada form 4, form 3 and so on. So yang macam yang boleh tengok ni Farhan nama dia. Dia umur baru 17. Oh, dekat umur saya lah juga. Sama lah. Umur 17 dia kerja dengan saya dah lebih kurang daripada umur 14 tahun tak silap. Bagus awak. 14, 2 tahun lepas. Ramadan sebenarnya 15 lah, yes. apa long term goal Ramadan? Macam mana awak nampak perniagaan awak kan? Macam saya punya long term goal, saya punya aim is always untuk make sure untuk kita memartabatkan lagi makanan tradisional Malaysia, especially lah dekat Malaysia ni. Kita ada banyak, macam saya pernah emphasizekan sebelum ni tadi, kita ada banyak makanan tradisional tapi kita tak ada nampak banyak yang ada dekat luar negara lah. So that's why saya rasa benda ni kita perlu buat sekarang, and kalau bukan sekarang, bila? Kalau dengan siapa? Kalau bukan dengan diorang siapa? Bagi Ada saya tak siapa-siapa sebenarnya yang macam petik macam Ramadan you kena buat macam tu supaya makanan kita ada dekat luar negara juga, ataupun ni semua pemikirannya sendiri seorang je? Mostly kita orang pemikiran sendirilah, yang kita punya team lah. Mostly pemikiran team kita, tak ada mentor ke and so on. Kalau siapa-siapa yang nak jadi mentor kita orang, insya-Allah. Maksudnya awak bersedia untuk belajar lah. Itu adalah satu sifat yang bagus lah. Willingness to learn Dan sebenarnya penonton saya tak rasa pelik kalau satu hari nanti kita boleh tengok kalian semua kedai artis Sate Kajang ni depan ni jadi kedai artis Sate New Zealand. Restaurant Australia. Amin. Sebab awak punya niat ikhlas dan saya pasti semua peminat sate di luar sana tentu dia rasa macam tak susah pun nak buat kuah kacang ni. Tapi nombor 1 apa benda kena ada keikhlasan. Kedua, kehandsomean. Alah susahlah macam tu. Susahlah macam tu ya. Okey, jadi bagi mereka nak dapatkan kuah kacang daripada artis sate ni,
macam mana mereka nak hubungi anda? Nak datang kedai ke kan? Okey, boleh apa namanya? Tengok kat Instagram kita orang, boleh follow, like and subscribe. Kita tak ada YouTube, tak ada lagi kan? Okey. Okey, cara untuk dapatkan kita punya produk, pertama sekali kita ada dekat Putrajaya, Pesin 5, Restoran di Empangan Udang Galah. Nombor 2, Restoran Sri Bagan Pinang, Pesin 8, Putrajaya. Nombor 3, Malakat Mall, Cyberjaya. Nombor 4, Restoran Sri Ala Kampung, Salak Tinggi. Nombor 5, Warung Abel Kota Warisan. Nombor 6, Restoran Warung Cik Aisyah, Sri Kembangan. Nombor 7, Soru Station, Section 13. Saya minta maaf. Oh, tak Pendek apa. kata, nak tahu dekat mana, pergi saja ke social media mereka. Okey, baiklah. Terima kasih Ramadan. Terima kasih, Miss. Thank you for Aizah. having us. Terima kasih dan selamat berjaya dan memertabatkan lagi sate ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah kita doakan. Okey. Okey, sekarang ni sebenarnya kita nak try. Kita punya ni mungkin boleh. Bagi Fiona tu nak sangat mencuba tu. Yang this one is dia bagi pedas Fiona sikit lah, mencuba. extra pedas. Oh, extra pedas. Kuah kacang sate kajang ni dia punya style sepatutnya kita kena Asingkan. asingkan kuah dia dengan apa nama ni sambal dia. So yang this one kita dah remixkan all. Tapi bau dia, kalau lah penonton boleh tahu bau dia memang naik, memang sedap. Sebenarnya kan ada emas pun saya boleh bau tau. Tapi sebenarnya kita nak berehat seketika sementara Fiona nak merasa kuah kacang tu ya. Ya, tapi saya kena tiup nanti. Ya, jangan ke mana-mana. Jangan ke Kita mana-mana. kembali selepas ini. Bahagia ku temu kala bersua terpesona. Harap kau mengerti, ku pegang pada sumpah dan janji. Hanya kau yang di sisi ke akhir pasti. Sempurna bagiku kau permata di sanubari. Ku mahu kau tahu, ku sentiasa ada denganmu. Bagai bulan bintang nyala, terangi hariku yang terluka. Bagai cahayamu melengkapiku sungguh. Bagai cahayamu selalu
Sweetnya. Suak-suak tau dalam video klip tu. Tapi masalahnya bila kita tengok, kita lapar lah. Itu kalau tahu adalah video klip Bagai Cahaya daripada Syafiq dan juga Zazul itu juara untuk lagu Cinta Kita. Muzik ketiga. Tahniah guys. Tahniah. Dan sebelah kita ni juga naik juara sebenarnya. Dan bersama pasangan awak di manakah beliau? Dia pergi mana tak tahu lah. Tak tahu lah. Dia pergi kat Sarawak. Dia ada kerja sikit. Tahniah juga kepada Wani. Tahniah Wani. Ya, dan juga Haris yang berada di Sarawak sekarang. Macam mana perasaannya setelah habis kiranya lagu Cinta Kita ini dan memenanginya? Rasa sangat lega. Ya. Sebab ialah satu perjalanan yang agak panjang. Ni pun pertama kali Syafiq masuk pertandingan yang berdurasi panjang macam tu. Jadi bila habis tu rasa lega. Dan menang pula jadi macam ekstra lega lagi. Jadi ekstra happy. Tapi dalam waktu yang sama kita rindu kot momen-momen tu. Rindu sebab bila sepanjang durasi 8 minggu tu kami dah macam keluarga sebenarnya. Dalam antara kontestan dan juga kru kami blend so well. Macam sangat rapat lah. Ya, sangat rapat. Jadi benda tu. Tadi pun ada kongsikan yang anda semua merindui saat-saat bersama dengan kumpulan masa pertandingan. Okey, tadi kembali kepada lagu baru anda. Boleh tak ceritakan sedikit tentang lagu baru tu? Okey, Bagai Cahaya ni dicipta oleh Abang Johan John bersama dengan Khalil liriknya. Jadi Bagai Cahaya ni bercerita tentang tentang pasangan kekasih ataupun pasangan yang bercinta lah. Jadi sebelum ni dia tak ada sesiapa. Bila dia jumpa seseorang yang betul-betul the right person tu, dia rasa macam orang tu memberi satu definisi baru dalam dia punya kehidupan. Dia jadi cahaya dalam hidup dia. Itu macam bagai cahaya tu, dia represent orang tu. Ada kena-mengena ke dengan cerita anda? Dia tunjuk, saya tak cakap, dia tunjuk sendiri. Tapi kenapa saya naik bulu roma? Maksudnya kalau rasa, boleh rasa dia punya. Rasa vibe don't lie ya. Okey, itu kiranya kalau cakap tentang Bagai Cahaya, maksudnya dan orang yang sebenarnya di sebalik lagu tu, dan sekarang kita bersama dengan Wani dan pasangannya yang berada jauh di Sarawak. So macam awak lagi ekstra rindu lah pasal pasangannya ada jauh? Itulah, nak buat macam mana kan? Oh, itu dia. Nak keluar. Jangan rindu-rindu. Kita dah bawakan Haris. Hello. Okey, baju sama. Tak plan pun. Ini namakan chemistry lah. Chemistry, Okey, sebut tentang chemistry kan. Ini nak tanya Wani dengan Haris. Ketika anda kata macam kita berinteraksi dan sebagainya ketika dalam pertandingan tu, pernah tak macam gaduh-gaduh? Gaduh tu tak ada pun gaduh sebab kita orang kalau macam tak puas hati kita orang slow talk. Okey, I tak boleh nak macam ni. So you kena buat macam ni sikit. Dia pun tegur, okey you kena buat macam ni. So kita orang macam tak pernah gaduh sebab kita orang macam selalu macam okey you kena buat macam ni. Communication lah. Yes, slow talk. Betul. Ya, kena slow talk. Sebab dia pun orang yang soft spoken punya orang. Why? Betul. Pertandingan duet ni kita perlukan tolak ansur lah. Betul. Give and take antara satu sama lain. Tapi ada jugalah Wani macam suka macam penat dia macam marah sikit tapi dia selalu cool kan. Kita kena ada api dan air. Siapa yang api, siapa yang air? Saya mengaku api. Dia tak mahu mengaku dia api. Api mengaku siap. Okey, macam kalau Haris dengan Wani kan. Pasal kalau lagu kan bila lagu duet ni bukan sesuatu yang mudah kan. Dia kena dua-dua feel, dua-dua suka kan. Kalau diberi peluang untuk berduet sekali lagi dalam lagu yang lain, lagu apa korang rasa korang nak bawa kan? Okey, Haris macam dia tahu ni punya style macam mana. Haris. Kalau saya suka lagu yang macam bergaduh-bergaduh sikit. Cinta yang bergaduh. Macam kisah awak lah, kisah bergaduh. Dia lagi senang nak feeling tau sebenarnya sebab kita ada gaduh, tumbuk pumpang. Cinta-cinta yang sedih lah sikit. Betul. Macam membuat rindu macam tu lah. Yes, betul. Dia bila ni dia feel sikit menyanyi. Gitu. Okey. Itu untuk Wani lah. Itu untuk Wani dengan awak. Untuk yang pasangan kita di sini? Zazo. Kita tak ada gaduh-gaduh. Kita macam tak. Kita ada macam fun je. Apa
yang anda boleh belajar daripada pasangan anda? Kita mulakan dengan Zazo dulu. Belajar dari pasangan. Mesti ada some good tricks. Kalau contoh macam Wani tadi, Wani mengaku dia api, Haris air. Kami pun sama sebenarnya. Siapa yang api? Siapa yang air? Zazo. Zazo api. Syafiq yang air. Kenapa semua lelaki air? Sebab dia tahu, dia soft spoken. So sepanjang program tu kalau Zazo macam huru hara, bila dengar dia cakap soft, dia alamak malunya. Macam tu lah. So, betul-betul? Itulah yang Zazo belajar daripada pasangan. Ya, pasangan dia. Okey. Itu cerita. Tapi sabar, saya dengar macam Syafiq dia macam... Tak ada lah, betul. Rasanya, tak tahu lah itu apa pendapat Zazo lah kan. Tapi macam daripada Zazo pula, Syafiq suka dia punya vibe. Dia tak kisah dia pagi ke, petang ke, malam ke, tengah malam ke, subuh ke, dia memang macam ni lah. Dia happy go lucky. Jadi Syafiq ni jenis ikut time juga. Moody kan. Kita ada time macam alah bangun pagi selemau macam tu kan. Tapi bila jumpa dia ni bila bangun pagi pun macam tak tidur dia ni. Jadi Syafiq belajar daripada dia untuk kita stay macam mana kalau tu throughout the day kita jadi macam tu. Positif energy. Saya rasa sebenarnya kan kat sini dah macam curahan hati dah. Curahan perasaan dah. Okey, tak tahu juga sebab kalau dalam rancangan ni kira korang berduet. Kalau contohnya di masa hadapan ada mungkin perancangan rasa macam nak bawa solo ataupun nak duet lagi. Bagaimana? Apalah Zazo. Itu soalan. Kita all je sebenarnya kalau ada rezeki berduet lagi apa salahnya kan? Why not kan? Kalau ada rezeki single masing-masing pun why not? InsyaAllah kita usahakan demi mencapai Yalah. Apa pada Syafiq apa saja yang boleh bawa Zazo ke atas lagi Syafiq support lah. Ini dah kenapa ni? Tak tahulah dia macam bercakap untuk pihak lagi satu ni. Ya Allah Yang ni tak ada, I'm happy for her lah. Cuma kalau macam ada rezeki untuk kita bekerjasama lagi, of course why not? Sebab kami sangat selesa bekerja sama-sama. Macam Wani pun sama ke? Samalah. Tak maulah gaduh-gaduh. Tak maulah gaduh-gaduh. Nak pergi mana gaduh-gaduh ni? Gaduh ni tak boleh juga. Gaduh-gaduh habis-habis. Habis semua berkecai. Haris. Apa kata Haris? Ya betul. Kita tengok apa saja peluang yang ada sama ada solo ataupun duet kita akan grab untuk sama-sama naikkan nama masing-masing dalam industri lah. Betul. Bagus lah. Korang kiranya saling mendukung. Mendukung, mendekat. Kalau vibe lagu cerita kita ni macam mana dia punya kekeluargaan tu Jadi macam lepas ni perancangan anda semua akan terus mendukung masing-masing untuk lebih berjaya. InsyaAllah ya. Sebab itu yang dukung lah kot. Okey, kita bukanlah dukung betul-betul, tapi kita support satu sama lain sebab kita dah macam family. Okey. Baik, jadi penonton semua bolehlah juga memberikan sokongan kepada mereka, boleh tonton video klip mereka di YouTube, boleh follow di social media. Dan terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Thank you. Thank you. Thank you kepada Haris. Terima kasih. Okey, dan sebenarnya Dayan nak cerita pula tentang sesuatu yang mungkin anda semua tak tahu, iaitu Squad Up Athena, iaitu saksikan kejohanan Squad Up Athena yang memperkasakan isukan wanita di serata Asia Tenggara yang dibawa oleh Facebook Gaming dan IGN Southeast Asia. 3 negara yang berjaya ke peringkat seterusnya, Malaysia, Indonesia, Filipina. Jadi bermula pada 7 hingga 15 Januari 2022 pada jam 12 tengah hari hanya di Facebook IGN Southeast Asia. Follow fb.gg/IGNC sekarang. Dan untuk kejohanan antarabangsa sebanyak RM41,000. Jangan lupa, okey? Squad Up Athena ini. Okey, dan ceritanya tadi kita dah berbual dengan tetamu kita. Fiona katanya ada tetamu hari ini nak cerita tentang sesuatu yang manis je. Okey, mungkin anda pun peminat juga. Saya rasa kalau pagi-pagi kita ambil apa? Tak apalah, kejap lagi lah. Fiona, adakah anda bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Yang bestnya tadi kita sebut manis kan. Manis, cakap-cakap saja tak ada guna. Manis dekat dalam mulut. Ni yang penting juga. Okey, saya pasti anda semua yang ada di rumah pun tahu sebenarnya macam madu kelulut ni sangat-sangat berkhasiat untuk kita semua. Sebab itulah kita ada tetamu istimewa bersama dengan Fiona di dalam studio. Okey, sekarang ni Fiona bersama dengan Puan Azlina binti Al-Jeffrey selaku Timbalan Pengurus Besar Paradigm Industri Sendirian Berhad dan juga Farhana Rahmat yang merupakan Ketua Unit Jenama dan
Pemasaran Paradigm Industri Sendirian Berhad. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Selamat pagi, Fiona. Selamat pagi. Okey, so kita semua tahu madu kelulut ni adalah antara rahsia alam yang kaya dengan khasiat yang banyak manfaat terhadap kesihatan kita semua. Dan madu kelulut adalah produk agro yang berpotensi untuk dikembangkan memandangkan permintaannya yang tinggi. Jadi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia iaitu MARDI telah mengiktiraf madu kelulut sebagai superfood pertama di Malaysia. Dan pagi ini di Borak Kopi Tiam kami bawakan Arnia Madu Kelulut keluaran Pharma Niaga Naturals bersama saya pagi ini. Okey, seperti mana yang saya dah bagi tahu anda semua dengan tetamu kita yang cukup istimewa. Jadi baiklah, Puan Farhana, mungkin boleh bagi tahu kami di sini kenapa setiap kediaman wajib ada superfood Arnia Madu Kelulut ni. Okey, yang tu saya serahkan pada Puan Azlina untuk explain kenapa setiap kediaman perlu ada Arnia Madu Kelulut ni. Okey, boleh silakan Puan. Fiona, Madu Kelulut Arnia ni adalah keluaran Pharma Niaga Naturals. Salah satu daripada division Pharma Niaga Berhad. Jadi dia adalah salah satu daripada syarikat yang dipercayai di Malaysia. Dan ia melalui ujian makmal yang ketat di mana kami nak pastikan dia ketulinan, keaslian, lepas tu kualitinya selaras dengan standard yang ada di Malaysia ni. Dan madu kelulut ni secara saintifiknya kajian dia banyak sangat yang dapat menyokong manfaat kesihatannya. So it's good yang semua orang adalah Arnia Madu Kelulut ni. Yes. That's why setiap kediaman tu perlu ada Arnia Madu Kelulut ni because of kita adalah produk dari syarikat yang dipercayai iaitu Pharma Niaga kan. That's why setiap kediaman perlu ada Arnia Madu Kelulut untuk kita kuatkan imuniti badan kita. Dan ketulinan dan keaslian tu terjaminlah sebab kami Pharma Niaga memang pastikan whatever we give to the customer dia melalui semua proses yang diperlukan lah untuk maknanya kualiti tu penting dijaga. Yes, betul. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan dengan penonton Borak Kopi Tiam dan juga kami di sini kan antara keunikan dan kualiti yang ada pada Arnia Madu Kelulut. Arnia Madu Kelulut ni dia kandungan airnya kurang daripada 22%, selaras dengan Jabatan Standard MS2683 spesifikasi untuk madu kelulut. Dan dia mengandungi gula trihalulose di mana ia gula semula jadi yang secara kajian saintifiknya dia memperlahankan kenaikan gula dalam darah. Dan kami ada GMP iaitu amalan pengilang baik yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan produk kami halal dan pengguna-pengguna tak perlu ragu sebab memang kualiti kami memang berlandaskan Jabatan Standard MS2683 iaitu spesifikasi untuk madu kelulut. Menarik ya bila saya dengar kandungan air kurang dari 22%. Jadi boleh terangkan lagi dan huraikan apa kebaikannya kurangkan air dia kepada 22% ni. Dia sebenarnya Fiona kandungan air untuk madu kelulut ni dia tinggi berbanding madu biasa yang kita biasa makan tu. Puratanya dalam 31%. Menurut Jabatan Standard MS2683 spesifikasi untuk madu kelulut tu dia mengatakan madu yang tak diproses kandungan airnya tidak melebihi 35%. Dan madu yang diproses kandungan airnya tidak boleh melebihi 22%. Jadi madu kelulut Arnia ni dia sebelum dibotolkan dan dipasarkan dia akan melalui proses penyejatan di mana kami akan kurangkan kandungan airnya di bawah 22%. Jadi ia lebih likat, senang disimpan di suhu bilik, rasanya sedap dan kesegarannya terjamin. In English dia cakap more rich lah. More rich and thick. Jadi mungkin ada yang akan bertanya lah apa yang membezakan kotak warna hijau dengan warna biru sebab kalau kita nampak ada dua jenis warna dekat sini. Mungkin Puan Farhana boleh bagi tahu kita adakah ia mempunyai khasiat yang sama dengan rasa dia macam mana? Okey, ni yang best part lah yang saya nak share dengan penonton Borak Kopi Tiam. Okey, Arnia didatangkan dengan dua variasi iaitu yang biru ni adalah multiflora, iaitu multiflora ni adalah pokok kita ambil nektar daripada pokok berbunga liar. Okey. And then yang color hijau tu adalah monoflora. Okey, yang ni monoflora adalah daripada nektar pokok akasia. Kenapa kita labelkan dia sebagai Arnia Madu Kelulut Akasia? Kita akan pastikan ladang kelulut kita tu ada 80% pokok akasia. Baru kita cakap ini adalah madu kelulut akasia. Okey. So untuk Arnia Madu Kelulut ni kita datangkan dengan dua saiz tau Fiona. Di mana ada 60 gram. Ini 60 gram
dan ini adalah 265 gram. Okey. So untuk pertama kali yang macam baru nak berjinak-jinak dengan madu kelulut, boleh try beli yang 60 gram ni. Okey, tadi macam Puan Azlina cakap tadi kan, kita melalui penyejatan air kan 22%. Okey, kalau Fiona tengok di depan ni, pelbagai warna madu kelulut kan. Ada yang gelap, ada yang cerah, ada yang memang betul-betul jernih. Okey, kalau Fiona tengok, okey, ini adalah sangat cair. Kan, sangat cair. Okey, kita nak tunjuk keunikan Arnia madu kelulut ni daripada produk yang ada dekat luar sana adalah kepekatan Arnia madu kelulut ni. Okey, mungkin Puan Azlina boleh tolong pegang. Okey, kita nak tunjuk kepekatan kita ni Okay. Sebab kandungan air dia kurang daripada 22% kan? Ya, betul. Jadi kita mungkin boleh nampak dia lebih likat. Fiona sendiri tak pernah nampak. Jadi sekarang ni kita nak tengok secara live secara langsung. Ya, betul. Okey, jom. Okey, tengok kepekatan Arnia madu kelulut ni. Dia sangat pekat. Sangat pekat. Warna dia pun gelap. Betul. Berbanding dengan yang ada ni, which is betul. Sangat cair. Okay, ini dia sangat pekat tau. Okey, that's why kita buat penyejatan air dan inilah keunikan Arnia madu kelulut sebenarnya. Di sini saya nak Fiona rasa sendiri keunikan kita punya madu kelulut ni. Mungkin Fiona boleh rasa daripada ini madu kelulut yang lain lah. Madu yang lain lah, yang cair. Yang cair. Okay. Yang cair. Maybe Fiona boleh tuang. Okey. Saya memang suka madu ni. Okey. Okey. Mungkin rasa dia lebih masam. Wah. Okay. Kan? Dia terus macam masam. Dia memang keunikan madu kelulut ni memang masam sebenarnya compared to madu biasa. So siapa yang dah biasa makan madu kelulut, memang dia unik dia masam sebab dia kaya dengan antioksidan dan dia ada vitamin C sebenarnya. Betul. Yang ni Arnia punya pula. Monoflora. Yang ni Arnia monoflora yang warna hijau Yes, betul. Minum air dulu. Ada air. Kita try. Memang pekat. Yes. Rasa dia pun ada masam juga. Betul. Tapi rasa dia kan? Sedap kan? kan? Rasa memang boleh rasa dia rich lah. Betul. Itulah kelainan Arnia madu kelulut. Itulah kelainan Arnia madu kelulut. Memang sedap lah. Okey. Betul. Ni nak tanyalah, selepas sedap-sedap ni nak tanya satu soalan mungkin penonton ada kat rumah kan, kok yang tertanya-tanya lah juga kan, macam mana nak dapatkan air Arnia madu kelulut ni? Mungkin Puan Farhana boleh beritahu kepada penonton? Nak dapat Arnia madu kelulut ni senang je, boleh beli secara online di Shopee, Lazada, PG Mall, PT Widuri dan Royal Pharma. Kalau nak pergi beli secara fizikal pun boleh. Kita dah ada 64 cawangan Aeon Wellness dan juga Aeon Supermarket. Dan kita juga dah ada dalam farmasi yang terpilih. So boleh dapatkan dengan mudah lah sekarang Arnia madu kelulut ni. Tak kisah. And then kalau nak tahu lebih lanjut mengenai Arnia madu kelulut ni, boleh layari laman web kita www.arnia.my. Dan jangan lupa follow kita di social media Arnia madu kelulut. Dekat situ banyak info kita share lah dengan semua mengenai madu kelulut tu sendiri. Baiklah, sangat senang nak dapatkannya. Baiklah, terima kasih Puan Farhana dan juga Puan Azlina sudi datang ke sini. Sekarang ni apa kata kita tengok satu video ni daripada Pharmaniaga Going Global. Let's go. Pharmaniaga Berhad antara peneraju utama yang membantu negara dalam misi vaksinasi melawan COVID-19. Strategi dirangka Pharmaniaga Berhad melangkau ke luar negara membawa misi vaksinasi COVID-19 kepada dunia. Pencapaian cemerlang dilaksanakan Pharmaniaga membuktikan keupayaannya dalam usaha pembekalan vaksin. Nama saya Nurul Syahira Izzati binti Nur Azman. Saya bertugas sebagai Eksekutif Hal Ehwal Regulatory di Pharmaniaga. Kita setelah sedia maklum yang semua negara di seluruh dunia berusaha untuk mendapatkan akses kepada vaksin, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan ia menjadi sukar. Antaranya, bekalan vaksin yang terhad atau tidak mencukupi. Akses vaksin COVID-19 dan sama rata di seluruh dunia penting bagi menamatkan pandemik COVID-19. Samping itu, vaksin sedia juga berkesan terhadap varian baru seperti contoh varian Delta. Jadi adalah amat penting untuk semua pihak berganding bahu bagi memastikan akses kepada vaksin ini dipertingkatkan kepada negara-negara yang mempunyai kadar vaksin yang rendah. Salah satu daripada inisiatif yang sedia ada dalam melalui COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX) yang dilancarkan oleh WHO, the World Health Organization, bertujuan memberikan akses secara global kepada diagnostik, rawatan dan vaksin yang inovatif dan saksama. COVAX merupakan salah satu jaminan untuk setiap negara mendapat akses kepada vaksin COVID-19. Ini merupakan salah satu perancangan strategik kami di Pharmaniaga yang sedang dilakukan untuk membantu situasi ini.
Saya Zuraida Abdul Wahab. Saya merupakan Ketua Unit untuk Quality Control Farma Niaga Life Science Sdn Bhd. Farma Niaga Life Science Sdn Bhd merupakan kilang yang menghasilkan small volume injectables dan sekarang bertanggungjawab untuk menghasilkan produk akhir fill and finish vaksin COVID-19. Farma Niaga Life Science Sdn Bhd telah bersedia untuk meningkatkan produksi dan juga memasarkan vaksin COVID-19 di peringkat global dengan memastikan fasiliti makmal adalah setimpal dengan pengeluaran vaksin. Ini dilakukan dengan pelaburan untuk membeli peralatan makmal yang terkini. Selain daripada memastikan bahawa fasiliti makmal adalah setimpal dengan pengeluaran vaksin, pihak syarikat juga memastikan tenaga kerja adalah terlatih, kompeten dan bertauliah untuk menguji vaksin COVID-19. Farma Niaga Life Science Sdn Bhd berkebolehan menghasilkan vaksin COVID-19 yang bertaraf dunia kerana kami memiliki persijilan amalan perkilangan baik daripada bahagian regulatory farmasi negara dan juga daripada European Union. Kejayaan pihak syarikat setakat hari ini adalah mustahil tanpa kerjasama semua pihak, sama ada yang langsung ataupun tidak langsung. Budaya kerja syarikat iaitu do it right always yang telah diterapkan kepada semua peringkat pekerja telah membantu untuk menjayakan cabaran baru dan besar ini. Dalam Borak Kopi Tieng. Ya, kita ada tetamu dari Pasir Mah Kelantan. Oh, betul tak saya cakap? Alhamdulillah, nasib baik tak salah. Pandai kecek. Boleh kecek kelak. Fiona ada gelak-gelak tu. Sebab tadi masa iklan dah berapa banyak kali try. All the best. Memang good job. Okey. Jadi sekarang ni topik kita hari ni inovasi sate. Tadi kita dah tunjukkan mesin buat sate kan. Kemudian ada macam-macam jenis sate. Sekarang ni betul-betul depan anda macam-macam jenis sate. Yang kita akan tunjukkan kepada anda, okey, iaitu sate apa? Sate limau purut. Sate limau purut. Saya tak tahu kalau penonton mungkin kali pertama dengar ataupun mungkin dari Pantai Timur memang tahu. Tahu. Sate limau purut ni memang terkenal juga di Kelantan ya. Fiona pernah cuba? Tak pernah. Ni hari ni first time. Jadi kita bersama dengan tetamu kita. Kita ada di sebelah Daya Cik Azmawi Cik Seman, okey, dan isterinya Puan Juliana Ahmad. Selamat datang. Okey, jadi kita nak tanya sedikitlah sebab bagi macam Fiona dengan Daya dekat sini kita tak pernah lagi try sate limau purut ni. Macam mana dapat inspirasi nak buat sate limau purut ni? Inspirasi ni datang bila kita nak cari satu resepi kelainan. Jadi memang menu dah sedia ada menu sate, cuma kita nak upgrade menu tu. Jadi kita fikir Pantai Timur kan lebih kepada tom yam, menggunakan daun limau purut kan. Jadi kita nak inovasikan sate tu dengan tambahan daun limau purut dengan perapan yang limau yang kita cipta khas lah. Dan terhasillah sate limau purut. Okey. Dan kiranya kalau kita ni nak mencuba-cuba ni bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab lagi-lagi kalau guna daun limau purut ni kan dia kan orang kata agak sukar sebenarnya sebab dia ada dia punya masam tapi dia pahit dia sikit. Jadi macam mana nak seimbangkan rasa tu menjadi sate limau purut yang begitu sedap? Dia di awal penciptaan sate limau purut ni kalau ikutkan kita dah buang banyak kilo lah. Kita punya R&D tu. Kita cuba buat rasa. Daripada sate resepi asal tu kita upgrade sikit sampailah dapat resepi final lah orang kata yang ni. Yang terakhir. Ni memang puas hati lah. Dah bagi ramai rasa pun cakap sedap lah ni. Ramai sedap. Orang kata kalau sekali try tu memang orang akan repeat. Dia kalau dalam tagline lain sekali try termimpi-mimpi. Begitu. Betul lah Cik Mawi ya. Okey. Kalau kita tengok kan Encik Mawi dekat situ sibuk bakar sate kan. Nak tanya berapa lama dah start bisnes ni? Okey, bisnes ni kita bermula sebenarnya daripada online dulu. Online dulu, lepas tu bila kita tengok rasa makin ramai. Minta nak apa sate ni kira berjujuk-jujuk lah kata orang Kelantan dah. Berong. Okey. Pehe dok. Tak pehe. Kawan pehe. Okey, berberong. Jadi ramailah. Jadi kita pada masa tu kita rasa kita nak apa kata sate ni kita komersialkan lagi. Jadi saya buka satu kedai kecil. Tengok
orang semakin ramai. Oh. Makin ramai dan feedback dia kata tak pernah jumpa sate 5 puruk ni berunsurkan daun. Memang sedap. Satu lagi untuk kesihatan lah. Untuk kesihatan. Satu ni untuk kesihatan. Daun dia tu bila kita makan ibarat sebatang ni sehelai daun. Oh, itu yang betul-betul rasa dengan purut tu Menarik. Sebab tu kalau orang nak makan, dia tak perlu tak perlu orang kata susah kita nak makan daun tu susah. Yelah. Jadi kita makan sate, daun sekali. ni ada di sate. Baik, okey. Bercakap tentang daun 5 purut kan. Mesti ada hari daun 5 purut tu mungkin ada yang tua ke, ada yang muda ke. Macam mana nak pilih daun 5 purut yang betul-betul supaya rasanya konsisten? Kita pilih daun yang pertengahan. Tak terlalu muda dan tak terlalu tua. Sebab pertengahan ni dia bau dia walaupun kita bakar, bau aroma dia tetap ada. Lagipun kalau yang terlalu muda pula bila kita kisar dia terlalu hancur, terlalu halus. Jadi bila dia tak ada lama lekat-lekat dekat sate tu. Jadi orang kata setiap gigitan tu akan rasa daun 5 purut tu. Jatuh cinta lah. Jatuh cinta lah. Sampai tidur pun termimpi-mimpi, terfikir-fikir macam itulah. Dan kalau semua penonton boleh lihat di atas meja kita yang Cik Mawi tengah bakar ni kan. Ini macam-macam jenis ni boleh cakap yang ni apa? Sate ini apa? sate kambing, sate arnab, ayam, daging dan udang. Memang biasanya udang galah lah. Tak pernah saya try lagi. Tadi macam Puan ada cakap masa mula-mula nak try buat sate 5 purut ni pernah buang berkilo-kilo bahan nak hasilkan sebab terbaik nak hasilkan yang terbaik kan. Jadi mungkin ada di antara mereka yang kat luar dah rasa macam dah try macam Puan juga tapi macam give up. Mungkin boleh bagi sedikit nasihat ke orang kata apa? Kena hati kena kental. Hati kena kental. Orang kata jual sate ni dia punya apa? Cabaran dia banyak besar. Satu modal besar. Macam sate ni memang saya cakap memang premium lah. Bahan dia memang 20 jenis perapan dalam ni. 20 jenis perapan bahan-bahan dia semualah. Dalam satu adunan tu 20 perapan. Jadi memang premium. Jadi orang kata memang percubaan pertama tu, kedua, ketiga fail. Orang kata dekat 20 kali. Kalau nak dapatkan yang betul-betul final lah. Rasa yang penting kita kena kental. Hati kena kental lah. Kalau tak kental memang separuh jalan. Tapi orang kata semangat nak bagi sate ni sedap dan dikenali satu Malaysia. Itu target kita lah. Saya minta maaf lah saya agak sibuk dekat sini kan. Kita ada banyak order, boleh beratur, tunggu boleh order. Cik Mawi ni berpasir Mbah jauh kita ada banyak order Cik Mawi. Awak tengah buat apa tu Daya? Saya tengah orang kata tolong sibuk-sibuk lah. Cik Mawi, kalau nak tanyalah permintaan yang paling orang minat, orang suka, sate apa? Okey. Dia sebenarnya sate ni semua orang minat. Okey. Yang utama sekali yang ayam lah. Ayam. Fiona paling minat ayam. Sebab ayam ni semua orang makan. Dan tak semua orang makan arnab, tak semua orang makan udang, daging. Jadi ayam pilihan utama. Salah satulah. Yang tu paling laju sekali lah. 4,000, 5,000 cucuk tu biasa. Satu hari. Biasa tu Itu biasa. Okey, Cik Mawi, saya tahu kalau sate 5 purut ni popular lah Puan Julie di Kelantan dia. Mungkinkah ada di Kuala Lumpur ataupun terfikir nak bawakan ke negeri-negeri lain untuk merasakan kesedapan sate 5 purut ni? Okey, in future tu memang kita fikir kita nak luaskan lagi lah sate 5 purut. Sebab dia hanya sekarang ni dia viral di Kelantan. Jadi orang yang jauh ni dia minta jugalah dengan kita supaya buka di tempat lain. Tapi dia orang kalau nak makan daripada Perak ke negeri lain ke daripada Kedah ke semua datang sana. Hanya masa cuti je. Jadi kita insya-Allah in future tu kita akan buka. Jangan lupa deh. Jangan lupa deh. Ajak saya. Kita ajak belakang. Ajak belakang. Kita ajak belakang. Ada orang Kelantan tengah nonton bola komite ni. Minta maaf kalau salah cakap. Pandadah tu kecek. Pandadah kecek. Pisau kecek. Okey. Terang sebut tu apa ni Pandadah. Sebut berberong-berong orang mari. Berberong orang mari. Berong-berong. Berong-berong. Maksudnya ramai yang datang. Okey, sekarang ni tak ada berberong-berong datang lagi di sini. Tapi sebab kita ada challenge. Kita ada cabaran pagi-pagi ni diberitahu oleh producer kita yang kita ada cabaran makan sate
bersama dengan pemenang lagu cinta kita. Okey, jom sama-sama kita beralih ke situ. Ya, mari kita ke sana. Jom. Sama-sama kita sekali. Okey. Siapa dekat sini? Okey, ini saya rasa selalunya kalau orang cakap pasal pertandingan ni lah, pasal challenge Cik Bawi pun je dia. Kalau saya nak cakap sikit dengan Fiona ni. Okey. Pertandingan paling kita gemar sebenarnya pertandingan makan. Betul tak? Betul, setuju Wani? Ke Wani takut tu? Wani kenapa nervous? Diet. Diet tengah diet. Okey. Tak apa, sehari je. Okey. Ini mikrofon dia. Okey. Okey. Alright, so macam mana kita nak bahagikan ni sate ni? Ke kita ambil je? Okey. Ambil saja. Okay, jadi kita akan ada orang dekat belakang kamera akan countdown Okey. Siapa makan paling banyak sate, Melah saya pegang mic ialah tu. pemenang. Ni kita lawan ni lawan. Saya rasa saya akan jadi juri lah. Setuju tak? Ke saya pun nak lawan sekali? Saya pun lawan sekali. Tak apa. Saya juri. Tak mana nak Okeylah, tak apa. Okey. Okey. Kita ada juri dekat sini. Kita Encik Mawi dan Puan Juliana. Okey? Jadi, jom sama-sama Ya. You kena. Ready ke? Kami Ready? Kita ada timer. Okey, ready? Kejap. Saya buat persiapan. Mana boleh ambil dulu? Tak, ubur kat sini dulu. Ubur dulu. Ambil dulu. Okey. Okey. Alright. Okey, jadi kami tidak akan membuatkan anda terliur. Yes. Okey, Pak Juri? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia dah countdown dekat dalam. 5, Okey. 4, 3, 2, 1. Betul-nya. Sedap betul ni. Ni sedap doh ni. Sedap doh ni. Saya bukan tak nak makan laju, tapi saya terlalu menikmati kak. Nah. Macam mana dia nak tahu siapa paling banyak? Lidi. Enggak ah. Aduh, Pak. Saya tak pasti saya masuk pertandingan ke saya menikmati. Banyak mana makan. Tak boleh. Saya tak tahu saya masuk pertandingan ke saya menikmati. Daya dah habis ke saya cucuk? Dia dah bukan. 8 gila. 1 second. 4, 3, 2. Okey. Dah habis. Okey, dekat ini saya selaku seorang yang penting di sini ingin meminta juri melihat siapakah pemenangnya. Silakan juri. Okey. Kita semak satu-satu Yang ni 1.5. 2.5. 3, 4, 5. Satu je. Okey, 3. Jadi pemenang dia adalah So, Wani akan dapat sate ni semua. Selepas ini, kiranya kalau selepas ni ada pertandingan makan-makan, kita boleh hantar Wani sebagai wakil kita. Ya, Wani, tahniah. Okey. Baiklah, terima kasih kepada anda semua sudi join kami untuk cabaran ni. Dan juga terima kasih kepada Encik Mawi, Puan Juliana sudi datang ke sini. Bagi kita sate Sate 50. Sate Okey. Tapi kan kalau nak, sebab saya bukan nak cakap apalah ni betul ni jujur. Hak dari hati ni. Hak dari hati. Tapi memang sedap kan. Memang tak pernah saya terfikir sate bila dia blend dengan daun limau purut sesedap ini. Sebab kita bayangkan daun limau purut tu rasa dia begitu saja kan, selalu buat gulai kan. Memang sedap. Okey, kalau contohlah ada yang dari KL ataupun dari Pantai Timur nak rasa nak makan sate, cerita sikit. Okey. Siapa yang nak rasa boleh dapatkan sate ni di cabang 3 traffic light Lemah Pasimah Kelantan. Hadapan dengan Sekolah Tengku Panglima Raja. Jadi siapa yang tak datang kedai rugi. Memang rugi. Sate ni memang sedap. Jeligo sengoti. Macam mana? Jeligo sengoti. Sate ni sedap jeligo sengoti. Jeligo sengoti maksudnya? Sedap sungguh-sungguh. Oh, jelingo sengati. Sengoti bukan semut api. Jeligo. Sengoti. Hari ni banyak yang kita belajar. Saya memang tahu sate variasi yang sangat ni viral ni dekat Kelantan pun memang orang suka. Dan cukup unik. Jadi kita bawakan ke Seri Pentas. Terima kasih banyak-banyak. Kalau anda lihat kan, ini bukti dia sedap sampai Wani sendiri yang tengah jaga pemakanan pun dah sekarang dah ambil dah, dia dah ambil semua.
Jadi anda semua, pastikan anda semua dapatkan sate limau purut ini ya. Baiklah, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih Encik Bawi dan juga Puan Juliana sekali lagi. Dan juga penonton yang ada di rumah yang menyaksikan kami dari pagi tadi sampailah sekarang ni. Jadi sebenarnya kalau penonton nak tahu, kita nak masih terus menikmati kesedapan sate ini. Dan kepada orang-orang Pantai Timur, jangan lupa ya, datang untuk makan sate limau purut. Ada yang sebut pakat mari belakang. Pakat mari belakang. Kakak-kakak, abang-abang, pakat mari belakang. Okey, boleh ya? Pak rasa juga? Alhamdulillah. Okey. Jadi kepada semua penonton Borak Kopitiam, insya-Allah kita akan jumpa pada minggu hadapan seperti biasa, Jumaat Sabtu Ahad. Dan yang menonton kami di live Facebook Borak Kopitiam, terima kasih juga yang sampaikan komen dan sebagainya. Dan Dayah pun sejujurnya sangat-sangat merindui dan rasa sangat seronok untuk berada bersama hari ini. Kita juga sangat seronok ada Dayah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Jangan terliur. Sila. Bye-bye.